Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan aku dalam rancangan YouTube aku, Ramadan Fauzan. Cerita dia macam ni. Sekarang ni tu hari aku nak pergi ke Proton Showroom untuk buat review pasal Proton X50 sekarang ni tengah hot sale. Tapi masalahnya masa aku sampai tu hujan betul-betul lebat dan kereta tu yang ada tu dia ada dekat garaj. Garaj pula kena terpias dengan hujan apa semua. So tak berapa cantik lah untuk review. X50 pula waktu tu dalam dia punya showroom memang tak ada. So sebab hot sale kan, laku keras pengen review sang panas. So aku buat review pasal kereta personal lah. Kebetulan pula aku teringat ada permintaan daripada seorang fan YouTuber kita. Dia kata dia minta buat review pasal Proton Personal 2019 ni lah. So untuk tidak mengecewakan dia, so aku buatlah review ni. Sekarang kita nak cerita poin nombor 1 berkenaan harga. Harga yang paling mahal untuk premium CVT ni 1.6 liter premium CVT adalah harga 54,600. Paling rendah 1.6 liter standard manual transmission 42,600. Untuk standard CVT 44,600, so beza lebih kurang 2,000 kat situ. Executive CVT 49,600. Sekarang kita masuk bab enjin pula. Dia menggunakan 4 silinder inline. 4 silinder inline maksudnya sendiri lah, sebab inline so mana inline. 16 valve dog VVT, double overhead cam VVT, variable valve transmission. So maksudnya VVT ni maksudnya valve dia ada yang kejap on, ada yang kejap off untuk kadar penyimatan lah. Sebab tu sekarang Proton yang baru ni, sejak dia guna teknologi VVT ni, dia ada improvement in terms of dia punya fuel consumption. Menghamburkan sebanyak 109 horsepower pada 5,750 rpm, 150 Nm pada 4,000 rpm, menggunakan multi point injection untuk sistem injection dia. Suntikan terus bahan api lah, dan 40 liter untuk fuel tank. Maksud dia tank dia 40 liter. Sebab Persona segmen yang sebelum ni, Persona Elegance yang last keluar pada tahun 2015, dia adalah 50 liter. So bila dia buat improvement in terms of fuel consumption, dia fikir tak perlu tank minyak yang besar-besar. 40 liter dah cukup untuk dia jalan minimum 500 km. Berdasarkan cara korang drive lah kereta tu. Kalau agresif memang mungkin tak dapat lah. Sekarang kita masuk poin nombor 3, iaitu kerangka. Menggunakan electric power steering lah. Kalau dulu hydraulics, tapi sekarang electric power steering. So macam mana fungsi dia? Fungsi dia, aku ambil satu contoh secara spesifik tak tahulah, tapi aku beritahu secara basic aja. Dia punya fungsi dia macam ni. Electric power steering ni, pada korang bawa, contoh bawa slow kan, so power steering kau akan jadi ringan. So tapi bila korang bawa makin lama makin laju, dia akan jadi makin berat. So tak adalah masa kau orang bawa laju tu terbabas sana terbabas sini disebabkan steering terlalu ringan. Itulah kelebihan EPS, electric power steering. Tapi dari segi side negatif dia, orang kata tak tahan lasak. Sebab tu kadang kalau kau tengok macam kereta-kereta rally ataupun kereta-kereta sebelum ni menggunakan hydraulic punya sistem. So diorang kata lebih tahan lasak lah. Anyway, itu adalah rumor saja. Kesahihan dia tak tahu betul atau tak, sebab tak pernah test. Dia punya turning radius 5 meter. So maksudnya kalau korang nak pusing tu, turning radius dia 5 meter lah, daripada tayar ujung ke ujung 5 meter. Persona untuk Persona Elegance tahun 2015 yang last keluar tu 5.5 meter. So untuk dia pusing ataupun buat U-turn makan masa yang makan space yang agak besar lah compare dengan ni. So itu adalah beberapa improvement yang dia dah buat untuk Proton Persona 2019 ni. Untuk depan suspension system dia menggunakan McPherson struts. Belakang pula torsion beams. Kalau macam compare sebelum ni Persona 2015 ni, belakang pun dia guna stabilizer link. So maksud dia macam ada kat ujung tu, macam ada tepi tu. Itulah maksud dia stabilizer link tu lah. In terms of kebaikan dia, yang lama lebih baik, tapi disebabkan kos yang lebih tinggi, so Proton terpaksa buat improvement. Dia pakai torsion beam dengan tidak meninggalkan kesan negatif pada kereta lah. So itu maksud dia.
Untuk sistem brake pula, depan menggunakan ventilated disc dan belakang juga menggunakan drum. Berdasarkan interview sebelum ni dengan orang-orang Proton, salah seorang engineer yang dalam R&D ni lah, R&D Proton ni, dia kata sebelum ni ada juga Proton Persona Elegance tu tahun 2015 tu. Aku compare dengan tu lah, sebab dia belakang guna disc brake. Tapi in terms of braking distance daripada 100 km kepada kosong, dia makan yang agak jauh. Even dia orang tukar kepada drum punya sistem brake sekalipun, braking distance dia masih dapat dikurangkan walaupun tanpa menggunakan disc brake pada belakang, pada tayar belakang. Untuk spare tayar dia menggunakan 14 inci. Poin nombor 4 pula, sekarang kita masuk kategori dimensi dan juga berat. Untuk dari segi panjang dia, daripada depan sampai belakang, 4362 mm. Dia punya lebar dia antara tepi dengan tepi, kiri dan kanan, 1722 mm. Dan juga tinggi dia 1554 mm. Wheelbase maksud dia daripada jejari tengah tayar depan tu sampai tayar belakang 2555 mm. In terms of berat, dia punya berat ni 1100. Dia punya berat adalah 1193 kilo. Kalau compare dengan Persona sebelum ni 1400 kilo lah. So agak berat. Dia dapat penjimatan lebih kurang mungkin dalam 200 kilo lah dia dapat kurangkan berat. Sebab tu kalau korang dah terbiasa bawa Persona yang sebelum ni, yang tahun 2015 last keluar tu, korang akan rasa sedikit beza lah. Tapi tak banyak, tak berapa rasa sangat pun, ada rasa sikit lah. Untuk boot space belakang tu, bonnet belakang lah, orang panggil bonnet belakang, tapi sebenarnya bonnet adalah depan, boot adalah belakang. 510 liter. Persona Elegance yang dulu 540 liter. So kecil sikit lah compare dengan yang sebelum ni. Poin nombor 5 adalah luaran. Dia menggunakan lampu halogen, bukan HID macam MyV lah. So ada setengah orang cakap lampu halogen ni untuk time hujan dia sangat berkesan. Sebab tu Proton masih mengekalkan lampu halogen. Tapi untuk MyV dia menggunakan HID, High Intensity Discharge punya lampu. Tak tahu mana yang lebih baik. Untuk DRL, Daytime Running Light. So maksudnya lampu LED yang kat bumper tu, itulah bendanya DRL. So memang ada diberikan sekali untuk package yang paling tinggi ni. Dia ada lampu Follow Me Home. So maksudnya masa korang matikan enjin kereta tu, lampu tu akan menyala lebih kurang maybe 30 saat, 10 saat berdasarkan pada setting lah. Untuk high spec ni dia ada juga electric door mirror. Lepas tu remote trunk release. So maksudnya korang pakai remote aje lah, tekan untuk buka trunk belakang lah ataupun boot belakang tu. Untuk antena, dulu dia guna yang B-Sting punya antena, so yang tercacak tu kan. Tapi masalah dia berlaku, antena tu selalu reput, selalu kena curi. Itu antara beberapa masalah lah. So Proton buat improvement, dia pakai shark fin aje lah, tak adalah sangkut kat pokok ke apa ke. Dan masalah untuk shark fin antena ni kena curi pun dapat di-solve kan, dapat disettlekan lah masalah ni. Kita masuk poin nombor 6, iaitu dalaman ataupun interior. Untuk steering, dia punya wrapping tu digunakan kulit sepenuhnya, 100% kulit. Lepas tu dekat steering ni dia ada switching untuk radio button apa semua tu lah, untuk kawal volume dan untuk jawab, untuk mute kan radio kalau orang tengah call. Bluetooth connectivity pun boleh jawab kat situ. Untuk multi info display, dia menggunakan TFT, iaitu Thin Film Transistor. So maksudnya dia punya info display tu dekat cluster meter tu lebih sensitif. Maksudnya setiap satu pixel tu dia macam ada transistor dia sendirilah. So sebab tu dia lebih sensitif dan lebih terang. Kereta ni juga ada Intelligent Entry. Maksudnya kalau korang dah dekat dengan kereta tu, kunci yang ada dekat sini, dia dapat detect bahawa korang dah dekat. So korang tekan je button dekat pintu tu, terus boleh masuk. Itu satu hal. Yang keduanya, push start button lah. Dia ada push start button untuk high spec ni.
Untuk bahagian driver, dia ada tingkap kan. Tingkap dia ni ada anti-trap system. So maksudnya kalau macam tingkap tengah tutup, sekejap lagi tangan korang sangkut kat situ kan, ataupun jari ke apa ke, bila korang tahan, automatik tingkap tu akan turun ke bawah sendiri. So itu maksud dia anti-trap system. Kerusi yang dibekalkan adalah dengan semi leather, mungkin polyurethane. Kebanyakannya semi leather dia kata macam tu lah, tapi dia tak letak polyurethane dekat dalam website sebab nampak murah. So dia letak semi leather. So itulah maksud dia semi leather kat situ. Untuk seat belakang, dia ada 60-40 punya bahagian, 60%, 40% punya bahagian. So kursi belakang tu kita boleh bagi dua, kita boleh tundukkan 60% satu, lepas tu 40% yang berdiri, dan kita boleh tundukkan pula 40% dan 40% berdiri. So kalau tundukkan dua-dua pun boleh, kita boleh masukkan tangga ke apa ke. So senang cerita, seat belakang tu kita boleh tundukkan lah, daripada boot belakang terus masuk barang. Kalau contohnya macam tangga ke panjang kan, macam tu boleh lah. Okay, sekarang kita masuk point nombor 7. Untuk infotainment system, dia menggunakan 7 inci touchscreen punya sistem lah, untuk radio and so on. Ada voice command, so maksudnya macam high proton, macam tu adalah. Tapi high proton ni hanya terhad kepada software punya sistem. So dia tak boleh nak buka tingkap, tak boleh nak masuk gear parking apa, tak ada. So dia hanya ada untuk software. Contohnya nak buka GPS, nak buka radio, nak silent, itu boleh. Dia ada online music streaming, online navigation, smartphone connectivity. So maksudnya kau boleh sambungkan daripada smartphone korang kepada korang punya screen display tu lah. Dia ada Bluetooth connectivity, ada 4G Wi-Fi. 4G Wi-Fi ini data yang dia bagi tak banyak, dalam 1 gig aja sebulan. Cukuplah untuk korang update korang punya maps and radio and so on. Tapi kalau korang nak tengok movie yang berat-berat tu, memang habislah data korang. Tu je lah. Anyway, kalau data dah habis, still boleh menggunakan hotspot yang ada pada handset korang untuk sambungkan kepada radio ni, sebab radio ni ada Wi-Fi. Speaker dia ada 4 untuk model eksekutif dan juga spek yang paling tinggi ni. Compare dengan spek standard, dia ada 2 sahaja radio, iaitu depan sahaja. USB port untuk data dia ada 1, untuk charging hub dia ada 2. Sekarang kita masuk point nombor 8, in terms of safety. Safety dia, yang aku tahu dia 5 bintang. Dia ambil daripada Iris punya teknologi, dan tidak dinafikan Proton punya safety ni antara yang tertinggi, mengalahkan Toyota dan Honda. So korang patutlah berbangga dengan produk buatan Malaysia, janganlah pandang rendah. Dia ada SRS airbag depan, tepi dan juga tingkap. So maksudnya kalau cermin tu pecah, dia akan ada keluar SRS airbag lah, keluar daripada kompartmen cermin yang pecah tadi. Ataupun nama dia curtain airbag. Dia ada Isofix top tether untuk korang letak korang punya baby carrier ataupun baby seat, car seat tu kan. Pakai itulah. So boleh sambung dekat Isofix dengan top tether ni lah. Dia ada anti-lock braking system. Dia ada EBD. Okey, sebelum tu aku nak explain apakah dia ABS. Anti-lock braking system ni, dia sistem di mana korang punya kereta, kalau tengah laju, tiba-tiba korang brake masa hujan, tayar tu dia akan lock. Tapi bila ada ABS ni, tayar tu takkan lock. Dia akan, so maksudnya bila tak lock, dia ada grip lah. Bila ada grip, kereta korang lagi cepat berhenti compare dengan kereta yang tadi ABS. Benda ni sekarang sangat penting. Kalau kereta tak ada ni, payahlah. Sebab berdasarkan pengalaman aku sendiri, kalau tak ada ABS, untuk korang accident tu sangat tinggi. Dan ABS ni alhamdulillah setakat ni telah menyelamatkan aku banyak kali dah dengan kereta Proton Pesona ni. Lagi in terms of safety, dia ada lagi EBD, Electronic Brake Force Distribution, ataupun Electric Brake Force Distribution. So maksudnya kat sini dia segregate antara brake force antara tayar tu lah. So let's say macam korang tengah belok ke kiri atau ke kanan, aku ambil satu contoh lah, tengah belok ke kanan, korang brake. So brake yang akan dikenakan tu pada tayar depan belah kiri kurang sikit compare dengan belah kanan. Sebab kalau terlalu kuat, kereta korang akan membuang. So inilah fungsi EBD kat sini.
Lepas tu dia ada brake assist, dia ada ESC, Electric Stability Control, dia menstabilkan kereta korang lah. Lepas tu dia ada TCS. Ni TCS ni kebanyakan kereta zaman sekarang tak ada, dan sebab tu lah dia dapat 4 bintang sahaja. Tapi sebab Persona dapat 5 bintang, salah satu sebabnya adalah sebab dia traction control ni lah, yang banyak kali juga menyelamatkan kereta orang daripada membuang ataupun terbabas. So maksudnya sistem dia macam gini, bila korang tengah belok tiba-tiba terbabas kan, dia akan kontrol brake tu untuk menegakkan kereta korang semula. Dia semua berkait rapat dengan sistem ABS yang ada pada benda ni. So basically bila aku tanya dengan salah seorang engineer ataupun salesman dekat sana, dia kata untuk pasang sistem TCS ni, sistem ABS mesti ada. So itulah maksud dia TCS, Traction Control System. Lepas tu dia ada Hill Hold Assist. Macam Hill Hold Assist ni, apakah dia Hill Hold Assist? Maksud dia contohnya korang dekat traffic light pula dekat bukit, tiba-tiba hijau. So korang nak jalan, korang lepas minyak, dia tak akan mengundur terus. Dia akan hold selama 2 hingga 3 saat. Bila korang dah tekan pedal minyak, baru dia jalan. Dan kalau tak, kereta korang akan menggelongsor ke belakang. So inilah maksud Hill Hold Assist. Dalam masa 3 saat, kalau korang tak tekan pedal minyak, dia akan turun dengan sendirinya lah kereta ni. So dalam masa 3 saat tu, kena pastikan lah korang dah tekan minyak tu lah supaya jalan keretanya. Untuk parking sensor, depan ada 2, belakang ada 2, standard lah. Untuk reverse camera, dia ada dynamic lines. Dynamic line ni maksudnya, kalau korang tengok dekat reverse camera belakang tu, dekat screen tu, dia ada line merah, kuning dan hijau. Itulah namanya dynamic lines. Lepas tu kita ada immobilizer dengan anti-theft. Immobilizer ni yang ada pada kunci tu, yang ada chip tu. So make sure dekat chip tu, kalau korang tukar bateri, jangan hilang chip tu, sebab kunci tu terus tak boleh pakai. Kalau nak buat baru pun, pernah ditanya sebelum ni, 600 untuk satu set kunci. So jangan hilang lah kalau tukar bateri masa dekat remote tu. Lepas tu dia ada impact sensor door unlock. So maksudnya macam kereta korang dah auto lock kan, lepas tu accident, secara automatik pintu tu akan terbuka, ataupun dia punya locking mechanism tu akan menyebabkan kereta tu buka lah. Sebelum ni Proton ada isu di mana dia punya auto lock dia masa accident, pintu tak boleh buka sebab plunger tu dia tak terbuka. Jadi orang nak selamatkan orang kat dalam, mangsa kat dalam pun payah. Nombor 9, color, warna. Dia ada warna Snow White, Jet Grey, Armor Silver, Ruby Red dan Rosewood Maroon. Yang aku ambil gambar itu adalah Jet Grey. So korang boleh pilih lah mana-mana warna yang korang nak. So itu sahaja. Setakat ni aku tak dapat test drive lagi sebab keadaan hujan waktu tu. So kat bayi aku tak berani test drive. Akan datang aku akan buat review pasal X50 pula berserta dengan test drive. Kesimpulannya, Proton ada buat improvement sebanyak 300 lebih improvement. Tapi dia tak secara spesifik bagi tahu which part. Cuma itu yang dia bagi tahu oleh engineer dia lah. So baguslah bila banyak improvement boleh buat. Yang untungnya adalah customer ataupun kita. So terima kasih pada sales advisor yang tolong aku hari itu, dan aku akan display nama dia. Kalau korang nak beli kereta, boleh beli dengan dia lah, sebab dia sangat bantu sepanjang aku tengok-tengok kereta tu dan ambil gambar kereta tu. Dan bila aku tanya, dia tak perlu rujuk kepada spesifikasi pun, dia dah ada dalam kepala dah spesifikasi dia. So kalau korang nak check sales advisor, pastikan dia tahu berkenaan dengan technical knowledge. Kalau tak tahu bab technical knowledge, itu nampak sangatlah dia nak duit saja. Dia tak ada passion dalam kerja dengan apa yang dia buat tu. So inilah sales advisor yang betul. So aku saja korang belilah dengan dia kalau ada peluang. Okay, Assalamualaikum.